أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan empunya dunia ini yang masih memberikan kita peluang untuk sama-sama kita hadir awal ke Masjid Al-Kausar pada pagi yang berbahagia ini, pada pagi Jumaat ini, dalam rangka kita meneruskan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah atas muka bumi, untuk kita melaksanakan ataupun kita menghadiri perhimpunan mingguan kita, iaitu salat fardu Jumaat. Ya tuan-tuan, di antara nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Jumu'ah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wad-darul bai'. Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, bila diserukan kepada kamu seruan untuk menunaikan solat pada hari Jumaat, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah kamu untuk mengingati Allah. Imam Al-Qurtubi sebut perkataan fas'au ila zikrillah itu membawa maksud bersegera untuk menunaikan solat. Tidak singgah di mana-mana, kita keluar dari rumah tuan-tuan, terus masuk ke masjid menunaikan solat. Tujuan kita untuk menunaikan solat fardu Jumaat. Ini menurut kata Al-Imam Al-Qurtubi, tuan-tuan. Dan bila kita masuk ke masjid, tuan-tuan, lakukan tahiyatul masjid sebelum kita duduk. Lakukan tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum kita duduk. Sebab tahiyatul masjid dia tidak akan terpakai, tidak dikira tahiyatul masjid bila kita masuk ke masjid kemudian kita duduk. Bila kita duduk tuan-tuan, ambil tempo yang sedikit, ambil tempo yang sedikit dalam seminit 2 minit. Bila kita duduk sahaja, dan kita nampak orang masuk masjid kemudian solat, dia menunaikan solat tahiyatul masjid. Bila kita berdiri menunaikan solat 2 rakaat ketika itu, tidak dikira sebagai tahiyatul masjid, tidak dikira. Tahiyatul masjid hanya bila kita sebelum kita duduk di dalam masjid, tuan-tuan. Maka ambillah peluang yang sangat besar yang Allah Ta'ala berikan kita kepada umat Muhammad, tuan-tuan. Allah sayang kita ni, tuan-tuan. Allah sangat sayang umat Muhammad ini. Kita pun bersyukur, beruntung sebab kita hidup Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita hidup di zaman Nabi Nuh, bukan kita hidup di zaman Nabi Lut, bukan kita hidup di zaman Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, bukan. Kita hidup di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi rasul bagi kita. Sebab tu Allah Taala sayang kita, tuan-tuan. Allah Taala tidak binasakan umat Muhammad ini melakukan dosa, tidak dibinasakan sekelip mata, tidak. Tuan-tuan boleh tengok bagaimana sirah dalam Al-Quran sendiri sebut banyak kisah di dalam Al-Quran tentang kaum Lut, kaum Nabi Nuh. Cuba tengok bagaimana Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menentang nabi mereka, dibinasakan Allah. Menentang Nabi Nuh, menentang Allah, lalu dibinasakan oleh Allah. Pupus kaum Nabi Nuh, tidak bersisa. Kaum Nabi Lut yang terkenal sebagai pengamal LGBT, melakukan perbuatan terkutuk yang luar daripada norma kehidupan sebagai manusia biasa. Tuan-tuan, seks luar tabi'i yang dilakukan dari zaman kaum Nabi Lut
bila sampainya seruan mereka memperolokkan Nabi mereka, mereka mempermainkan seruan Allah. Lalu Allah binasakan dengan menterbalikkan bumi mereka. Diterbalikkan bumi itu tuan-tuan, pupus kaum Nabi Lut, tidak bersisa seorang pun. Fir'aun menentang Nabi Musa, dibinasakan Allah, pupus Fir'aun, hanya tinggal kisah dia. Namrud tuan-tuan, dia punya perangai Namrud ini, dia suka tunjuk dia punya lagak. Namrud ni kaya, raja-raja dahulu kaya tuan-tuan. Fir'aun, Namrud, semua ini kaya. Bab tu nabi-nabi pun tuan-tuan, mereka menentang, ya kebanyakannya musuh-musuh para nabi ini adalah orang-orang yang kaya. Ni sebab kita hati-hati, kita orang kaya ni. Harta kita ni tuan-tuan dihitung. Berapa banyaknya, dari mana kita dapat, di mana kita buang, semua Allah Ta'ala akan hitung. Tuan-tuan, maka jangan buat khianat. Waktu hidup sedap lagi tuan-tuan. Waktu hidup ni sedap lah. Tengok bagaimana Namrud mengaku dirinya sebagai Tuhan, malah sombong, tidak boleh ditegur, dibinasakan Allah dengan seekor nyamuk. Mati Namrud tuan-tuan. Dan begitu juga dengan pengikut-pengikutnya, mati, dibinasakan Allah, pupus. Nih, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, Fir'aun, Namrud, semua pupus tuan-tuan. Tapi cuba tengok umat Nabi Muhammad hari ini. Cuba tengok umat Muhammad hari ini. Apa dosa umat Muhammad? Ya tuan-tuan, apa dosa umat kaum Nabi yang terdahulu? Dosa kaum-kaum Nabi yang terdahulu, apa dosa mereka yang kaum Muhammad tidak buat? LGBT, umat Muhammad buat. Buang bayi tuan-tuan, umat Muhammad buat. Menentang para rasul, umat Muhammad buat. Menyembah berhala, umat Muhammad buat. Kaum-kaum Nabi terdahulu tuan-tuan, hanya satu kesalahan itu sahaja. Mereka menyembah berhala, syirik kepada Allah, dibinasakan. Mengamalkan LGBT, itu sahaja tuan-tuan, dibinasakan Allah. Tapi tengok umat Muhammad hari ini, dosa apa yang kita tidak buat, hari ini kita buat sewenang-wenangnya. Sehingga kan tuan-tuan, dia anggap dosa itu, kalau yang menegur tuan-tuan, lebih teruk orang yang menegur kena kecam. Saya lah tuan-tuan, saya kena baru-baru ni. Kita menegur apa yang patut tuan-tuan, kita kena. Tapi tidak apalah, ini tanggungjawab. Ada jawapan di hadapan Allah, sekurang-kurangnya ada jawapan di hadapan Allah. Bila Allah tengok, Allah tanya kepada kita, apa yang kau buat? Maksiat depan matamu, apa kau buat? Sekurang-kurangnya ada jawapan di hadapan Allah. Ya Allah, dengan tangan ini ya Allah, aku menegur manusia. Nabi sebut tuan-tuan, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Kalau kamu melihat kemungkaran, falyughayyiru biyadi, maka wajib ke atas kamu mengubahnya biyadi, dengan tangan. Yang dibawa maksud di sini tuan-tuan oleh ayat Al-Qarni sebut biyadi di situ ialah kuasa. Fa illam yastati', kalau kamu tidak ada kuasa untuk mengubah maksiat itu, mencegah maksiat itu, fa bilisani, cegah dengan lisan. Tegur. Ini takut. Tegur tuan-tuan. Fa illam yastati', kata Nabi, kalau kamu pun tidak mampu, tidak ada kuasa menegur, menegur dengan lidah, lisan pun tidak ada kuasa, tidak berani. Pak kata Nabi, fa illam yastati' fa biqalbi, kalau kamu pun tidak mampu, maka tegurlah dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, tegur dengan hati ini, kita benci perbuatan ini. Wa dzalika adhaful iman, inilah selemah-lemah iman. Tuan-tuan, cuba tengok umat Muhammad, semua dosa kita lakukan tuan-tuan, tapi Allah tidak binasakan kita sehingga ke tahap pupusnya umat ini. Tidak tuan-tuan. Sayangnya Allah kepada kita, Allah hanya bagi jentikan-jentikan biasa, teguran biasa. Tapi tuan-tuan kena ingat, walaupun Allah Ta'ala tidak binasakan kita sekaligus tuan-tuan, kita buat kesalahan, kita buat khilaf, kita buat dosa tuan-tuan, Allah tidak hancurkan kita, paling-paling pun dihantarkan tsunami tuan-tuan, itu pun teruk kita. Tapi ingat, kiamat yang maha dahsyat itu berlaku di zaman kita. Kiamat yang maha dahsyat itu tuan-tuan berlaku di zaman kita, yang segala bencana yang pernah diberikan oleh Allah kepada kaum Nabi Nuh, akhir zaman waktu kiamat kita akan rasa.
Goncangan bumi tuan-tuan yang Allah Ta'ala pernah hantarkan kepada kaum Nabi Lut, kita akan rasa pada akhir zaman. Angin kencang yang mengakibatkan tuan-tuan, bumi ini rosak. Akhirnya kita akan rasa. Nih, sebab tu tugas kita tuan-tuan, tugas nak menegur ini bukan tugas ustaz semata-mata, bukan tugas pendakwah, bukan tugas jabatan agama, bukan. Ini tugas setiap kaum muslimin. Setiap daripada kita bertanggungjawab di hadapan Allah kelak, berdiri di hadapan Allah kelak untuk masing-masing bersoal jawab. Maka sediakan jawapan kita masing-masing tuan-tuan. Baik tuan-tuan, hari ini kita berada pada 25 Dzulqa'dah. Ya. Kalau tidak silap saya 25 Dzulqa'dah, ya. Kita tuan-tuan, makna kata kita ada 5 hari sahaja lagi sebelum kita memasuki bulan Dzulhijjah yang dikenali sebagai bulan Al-Udhiyah, bulan korban, ataupun dikenali sebagai Syahrul Hajj. Ya, Syahrul Hajj, bulan haji tuan-tuan. Tahun ini Allah Ta'ala tidak bagi kita peluang ataupun nikmat untuk menunaikan haji, maka kita duduk sahaja tempat kita masing-masing tuan-tuan, menjalankan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Baik, bila disebutkan tentang bulan Zulhijjah ini tuan-tuan, ya, kita tidak boleh lari daripada membincangkan atau menyentuh tentang ayat Al-Quran dalam suratul Fajr, ayat 1 hingga 3 yang hari ini kita akan kupas. Apa signifikan daripada surah ini tuan-tuan dengan kehidupan kita seharian? Allah Subhanahu wa taala sebut wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Ya, suratul Fajr ayat 1 hingga 3. Wal fajr, demi waktu fajar. Tuan-tuan, wal fajr, huruf waw di hadapan itu. Kalau kita belajar tata bahasa Arab, kita belajar nahwu tuan-tuan, waw itu membawa maksud wawul qasam, waw sumpah. Makna kata Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu pagi. Wal fajr. Dan alif lam itu dikenali sebagai alif lam ma'rifah. Tuan-tuan, tidak ada waktu fajar tuan-tuan, hanya waktu itu sahaja. Waktu selepas malam itu tuan-tuan, itulah waktunya fajar. Maka Allah letakkan, Allah bersumpah, wow, demi al-fajr, demi waktu fajar. Pengkhususannya waktu fajar itu, tuan-tuan, waktu fajar bila? Ya? Waktu fajar bila? 365 hari tuan-tuan. Waktu fajar bila yang Allah Ta'ala maksudkan ini dalam ayat ini? Waktu fajar bila? Adakah waktu fajar tadi pagi? Adakah waktu fajar esok? Adakah waktu fajar lusa? Adakah waktu fajar minggu depan? Tuan-tuan, itu sebab Allah letak alif lam di situ. Di situlah Allah letak alif lam, di sini pengertian dia. Wal fajr, demi waktu fajar. Lalu tuan-tuan, Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab dia Jami'ul Ahkam fil Quran menyebut tentang kupasan surah Al-Fajr ini. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, ulama berpendapat, ya, bahawa yang dimaksudkan dalam surah yang pertama itu, ayat pertama daripada surah Al-Fajr itu ialah pada pagi ataupun fajar hari raya Idul Adha. Pada pagi hari raya Idul Adha, tuan-tuan. Nih, lalu disebutkan walayalin ashr, dan pada malam-malam yang ke-10. Dan pada malam 10-nya. Pada malam 10-nya tuan-tuan, Allah sebut walayalin ashr wal fajr, demi waktu fajar dan malam-malam 10-nya. Ada ulama berpendapat, ada pendapat mengatakan yang Allah sebutkan itu bukan waktu fajar, waktu Aidil Adha itu, bukan. Kerana disebut pada ayat kedua itu walayalin ashr, demi 10 malamnya. Ada yang berpendapat bahawa Allah nak sentuh ayat ini, Allah sentuh berkenaan dengan 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan. Tapi tuan-tuan, Al-Imam Al-Qurtubi menakalkan di sini, dia kata 10 akhir Ramadan itu hanya satu malam sahaja. Dalam 10 akhir Ramadan itu hanya ada satu malam sahaja yang betul-betul berharga.
Makna dia malam Lailatul Qadar itu dia tidak berlaku dalam 10 malam itu semua. Tidak, hanya 1 malam sahaja. Lalu kata Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan yang dimaksudkan oleh Allah, ya, pada ayat kedua ini, walayalin ash, kesinambungan daripada ayat pertama dan malam 10-nya, kata Al-Imam Al-Qurtubi, iaitu malam ataupun bermulanya 1 Zulhijjah hingga 10 Zulhijjah ada satu kebaikan yang sangat besar yang tidak dianugerahkan oleh Allah kepada orang lain, hanya kepada umat Muhammad, yaitu pada malam 1 hingga 10 Zulhijjah, bukannya pada malam 10 terakhir Ramadan. Nih tuan-tuan, wasyafa'i wal watr, dan demi pada malam ganjil dan juga malam genapnya. Malam ganjil dan malam genapnya, tuan-tuan. Kalau Ramadan itu, tuan-tuan, ya, pada Lailatul Qadar itu hanya malam ganjil. Tapi ini Allah sebut wasyafa'i wal watr, pada malam ganjil dan genapnya, yaitu malam 8 dan 9-nya. Tuan-tuan, apa signifikan dia, tuan-tuan? Sebab ibadah haji berlaku pada waktu itu. Ibadah haji berlaku pada waktu itu. Sebab itu, tuan-tuan, ya, Al-Imam Al-Qurtubi dia nakalkan, dia ambil, dia kaitkan dengan satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini, "Ma min ayyamil amal salih fihi ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-ashr." Tidak ada satu hari pun, ya, daripada amal manusia ini, amal kebaikan manusia ini, tidak ada dalam satu hari dalam amal kebaikan manusia ini yang lebih disukai oleh Allah melainkan pada malam yang ke-10. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut min hazihil ayyam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sebut min hazil yaum. Kalau yaum membawa satu. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut min hadhil ayyam, bermaksud hari-hari. Makna kata kullu, jami', semua. Semua hari dari hari pertama hingga ke-10 itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebaikan itu tidak dapat ditandingi. Apa-apa amal soleh manusia pun, kita bangun malam, tuan-tuan, ya, kita bangun malam pun tidak akan dapat menandingi kebaikan yang kita lakukan pada malam 1 hingga malam 10 ini. Kita bersedekah, tuan-tuan, banyak kita bagi, tuan-tuan. Tapi kalau ada satu amalan yang kita lakukan dalam malam pertama hingga malam ke-10 Zulhijjah ini, tuan-tuan, kata Allah, itu lebih disukai oleh Allah daripada amalan kamu yang lain. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Wahai Rasulullah, kalau begitu, kalaulah amalan malam pertama hingga malam ke-10 itu lebih besar nilai ganjarannya, lebih besar fadilatnya, bagaimana pula dengan pahala orang berjihad itu? Bagaimana pahala orang berjihad itu? Adakah kebaikan malam 1 hingga 10 itu lebih besar daripada pahala orang berjihad itu? Begitu sahabat bertanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah, dan terkecuali jihad ini, kata Nabi, orang berjihad itu lebih afdal, lebih besar ganjarannya berbanding daripada orang yang melakukan kebaikan pada 1 hingga 10 Zulhijjah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, illa rajulun, tetapi kalaulah orang yang berjihad itu kharaja binafsi wa malihi, dia keluar mengorbankan dirinya, dia terkorban, tuan-tuan. Orang yang pergi berjihad tadi, dia terkorban, ya, dia terkorban, dan juga harta kepunyaannya semua terkorban, dan dia tidak balik. Hanya ini amalan yang boleh menandingi kebaikan yang kita lakukan pada malam bulan Zulhijjah. Mana kata, tuan-tuan, kita ada 5 hari nanti, tuan-tuan, ya, bermula tanggal 21 hingga 31 hari bulan, kita akan bertemu bulan Zulhijjah ini, tuan-tuan. Mana kata malam-malam itu lakukanlah amalan.
Bermula dari malam pertama Zulhijjah itu tuan-tuan, sampailah malamnya yang ke-10, malam hari raya itu tuan-tuan, lakukan kebaikan. Banyak kebaikan yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya nafilah. Kita solat waktu malam tuan-tuan, kebaikan dia sangat besar. Berpuasa pada pagi bulan Zulhijjah. Dan ada orang berpuasa hari Arafah tuan-tuan. Kita tidak dapat berkumpul di padang Arafah, tapi kita mengambil berkat daripada hari Arafah itu dengan kita berpuasa. Ini yang Nabi SAW maksudkan, kebaikan sangat besar jika kita lakukan di dalam bulan Zulhijjah. Baik tuan-tuan. Dan persoalannya tentang ibadah korban yang dapat kita sentuhkan sedikit di sini tuan-tuan, kita hanya ada beberapa minit sahaja lagi. Persoalan tentang ibadah korban ini. Yang jadi persoalan, Ustaz, bagaimana kutipan korban? Sebab kita antara kita tuan-tuan, tabu masyarakat kita, dia mengatakan satu bahagian korban hanya untuk satu bahagian, hanya untuk satu individu. Tuan-tuan, dia kata satu bahagian, saya korban ambil satu bahagian ini hanya untuk saya Ustaz. Tak, tuan-tuan. Satu bahagian sebenarnya mewakili hanya satu nama. Satu bahagian hanya mewakili satu nama. Kalau kita tuan-tuan, satu rumah sebagai contoh, dalam rumah kita tuan-tuan ada 10 orang, ya, maka kita kongsi-kongsi duit tuan-tuan untuk bayar satu bahagian itu, boleh. Sebab Nabi SAW, bila Nabi sentiasa udhiyah, Nabi berkorban, Nabi akan berdoa, Allahumma hadha Muhammad wa ali Muhammad. Wahai Tuhan, terimalah korban Muhammad, korban diriku dan juga keseluruhan keluargaku. Mana kata tuan-tuan, kita yang berkorban tahun ini, kalau letak satu nama tuan-tuan, pahalanya sedekahkan kepada yang keluarga kita yang lain, boleh. Begitu menurut Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, dia kata, ya, pada zaman itu, ya, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu yudahu bisyatin, ar-rajulu yudahu bisyatin anhu wa an ahli baitihi. Orang-orang pada zaman itu menyembelih kambing, menyembelih udhiyah untuk dirinya dan juga untuk ahli keluarganya. Fayakuluna wa yata'amun. Mereka makan dan juga mereka memberi makan. Dan ingat tuan-tuan, daging korban tidak sah dimasak. Kita nak bagi kepada orang miskin, tuan-tuan, daging korban kena bagi mentah. Jangan masak baru kita bagi, kita hantar laut, tidak sah. Daging korban kena bagi mentah. Ini syarat dia. Kalau yang kita masak tuan-tuan, dia tidak dikira. Dan ada tuan-tuan setengah pendapat bertanya, ya, yang sebagai terakhir, mereka bertanya tentang hukum korban bagi orang yang sudah mati. Bagaimana hukum korban bagi orang yang sudah mati tuan-tuan? Dia ada beberapa pendapat, di antaranya dibolehkan melakukan korban buat si mati dan sampai pahalanya buat si mati. Dibolehkan kita, ya, memberi pahala korban itu tuan-tuan untuk si mati, ya, untuk si mati. Itu yang pertama. Yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan makruh hukumnya melakukan korban buat si mati. Makruh kerana hukum korban ini dia terdiri atas individu yang masih hidup. Orang mati dia tidak dibebankan lagi dengan hukum. Dan yang ketiga katanya, tidak boleh melakukan korban buat si mati, melainkan si mati pernah memberi waris, memberi wasiat. Dia sakit, kita sakit. Sakit kita tuan-tuan, kita kata kalau ada korban di sana tolong masukkan saya mau berkorban. Ni dia berwasiat tuan-tuan. Dan bila dia mati sebelum dia sempat menunaikan korban itu tuan-tuan, maka wajib bagi orang yang mendengar wasiatnya tadi untuk menyelesaikan korbannya ini. Dan korban hak milik individu. Masjid tidak boleh diguna pakai untuk membuat korban. Masjid kampung kita tuan-tuan, orang tanya hari ini, imam, tahun ni imam, berapa masjid kita buat? Berapa masjid kita buat korban? Tidak tuan-tuan, tidak sah guna duit itu ialah duit individu. Sebagai contoh Masjid Al-Kausar, kumpullah banyak-banyak. Kumpul, ya, kumpul duit. Kalau begini dibolehkan. Tapi kalau atas nama company ataupun atas nama masjid, atas nama pertubuhan, dia tidak sah. Tidak terpakai korban itu.
dan menurut Ibnu Abbas tuan-tuan sebagai akhirnya. Ya, ini agak pelik, ya, agak pelik. Tapi inilah fiqhul, ya. Dalam kitab fiqh menyebut, dalam Ibnu Abbas ada menakalkan di sini tuan-tuan, dia kata bagi orang yang tidak mampu untuk melakukan korban. Korban ini tuan-tuan barang haiwan al-an'am berkaki empat. Berkaki empat. Unta, kibas, apalagi kambing, lembu, tuan-tuan. Kerbau tidak termasuk. Kerbau tidak termasuk, tuan-tuan. Kerbau ini tuan-tuan, dia pada fatwa semasa. Kerbau tidak termasuk. Ini kalau panjang masa kita boleh sambung, tuan-tuan. Kerbau tidak termasuk. Kalau tuan-tuan, orang yang berkorban tadi, kata Ibnu Abbas, kalau dia tidak mampu untuk berkorban, sekadar dia menyembelih pagi hari raya itu, pagi Aidil Adha, dia menyembelih ayam ataupun itik, dia boleh sembelih, tapi tidak dikira sebagai korban, namun dapat pahala untuk melepaskan darah pada pagi hari raya. Ini dikira, tapi tidak dikira sebagai korban. Paham tuan-tuan ya? Untuk mengambil berkat pagi hari raya, dia menitiskan darah atas muka bumi boleh, tapi tidak dikira sebagai ibadah korban. Ini masyarakat kita banyak buat hari ini tuan-tuan. Jangan kita persendahkan. Makcik tak sah makcik. Memang dia tahu tu tuan-tuan, dia tahu. Cuma sebagai mengambil berkat, meraihkan berkat darah menitis pada pagi Aidil Adha, ini dikira. Nih tuan-tuan, sangat dikira. Mudah-mudahan tuan-tuan pencerahan pada pagi yang berbahagia ini mudah-mudahan akan memberi sedikit ilmu kepada kita, tuan-tuan, dan jangan kita mencuri kepada barang korban. Tuan-tuan, haram untuk penyembelih korban, haram untuk petugas korban mengambil daging korban, haram. Haram tuan-tuan ya. Dia datang ikut korban, dia cakap, ekor aku punya. Ekor aku punya, paruh aku punya. Tuan-tuan, dia cakap yang bahagian lain, kaki, gearbox aku punya. Haram. Tidak boleh. Melainkan diberikan oleh orang yang berkorban. Saya berkorban tuan-tuan sebagai contoh. Ada petugas-petugas lain, saya bagi. Dan tidak boleh diberikan daging korban itu. Tidak boleh. Melainkan kita yang berikan. Bahagiannya hanya sebagai orang biasa. Bahagian untuk dia dibagi sebagai kerjanya menyembelih dan juga melapah itu tuan-tuan, dia tidak boleh terima. Dia tidak boleh terima tuan-tuan. Maksudnya tuan-tuan, dia tidak boleh menetapkan harga. Tiba-tiba dia datang, saya kalau dipanggil menyembelih, saya minta 300. Tidak boleh. Tuan-tuan, jangan menetapkan harga. Terpulanglah kepada orang yang membuat korban ini, tuan-tuan. Dan kita ingat, daging korban ini tuan-tuan, ini ibadah. Kita tidak boleh lakukan sewenang-wenangnya. Apatah lagi mencuri daging tersebut tuan-tuan, dan kita memberi makan kepada anak bini kita. Kalau kita telah melakukan perbuatan ini pada tahun-tahun yang lepas tuan-tuan, tolong jumpa orang itu dan minta maaf. Itu sahaja. Minta maaf dengan dia dan bertaubat pada Allah. Sebab selagi kita tidak minta maaf dengan dia dan tidak dihalalkan, kita menanggung dosa makan makanan haram. Tuan-tuan, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada kita dan juga keseluruhannya kepada masyarakat Tawau tuan-tuan. Kita pelihara negara kita, kita pelihara daerah kita daripada dicemari daripada anasir-anasir yang tidak baik ini tuan-tuan. Sebab Allah sudah sebut zuharal fasada fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nyata segala kerosakan di darat dan juga di bumi kerana tangan-tangan manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.